يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Walaupun udara sejuk, walaupun hujan, kita boleh mari duduk dalam majlis al-ilmi, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan dengar ada sepotong hadis. Saya ambil daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Nama hadisnya 4772. Imam Syafi'i rahimahullah ada pernah berkata, dia kata, "Iza ra'aitu ashab al-hadis faka'anni ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bila saja aku tengok orang duk belajar hadis, orang duk dengar hadis Nabi, Rasulullah, sifat Rasulullah, Imam Syafi'i kata, "Faka'anni ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seolah-olah aku tengok sahabat Nabi dah. Orang duk ngaji hadis, dengar hadis, muzakarah hadis. Seolah-olah aku tengok orang zaman sahabat Nabi duk ngaji hadis depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak ambil suatu hadis tadi. Kata dia, an Sa'id bin al-Musayyib an abihi annahu qala لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. Ada ni dia nak bawa satu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah, iaitulah peristiwa kewafatan bapa saudara Nabi ialah Abu Talib. Jadi dia kata setelah Abu Talib nak mati, bapa saudara Nabi, jadi kita sedia maklumlah Nabi kita ni duduk dengan Abu Talib ni lama. Ayah dia mati meninggal, kata setengah Nabi duduk dalam perut lagi, kata setengah 2 tahun. Bersapan tahun ibu dia wafat, ibu dia mati. Bersapan 8 tahun cer dia pula meninggal. Daripada saat 8 tahun itulah dia beralih daripada cer kepada pak saudara Abu Talib. Jadi Nabi duduk dengan Abu Talib di Mekah. Abu Talib ni lah duduk jaga Nabi, duduk popong Nabi, duduk pera Nabi. Dan orang musyrikin Quraisy nak buat jahat kepada Nabi, nak buat zalim kepada Nabi, nak buat nyaya kepada Nabi. Orang yang duduk depan mempertahankan Nabi kita Abu Talib. Kasih kepada Nabi lebih daripada kasih
anak-anak dia sendiri. Ni di saat akhir ni Abu Talib nak mati. Jadi ketika Abu Talib duk sakit nak mati, Nabi kita pergi ziarah. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Nabi pergi kepada rumah Abu Talib. Abu Talib duk letih nak mati tu, pergi tengok dah dua orang. Siapa dia ada? Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Dan Abu Jahal duk tunggu cokoh dah. Allahu Akbar, dia dulu. Jadi Abu Jahal ni siapa dia? Abu Jahal ni seteru Nabi hak nombor 1. Dialah orang pengesyuran ketika orang musyrikin duk mesyuarat di Darun Nadwah. Sehari dua belum Nabi nak hijrah daripada Mekah, orang musyrikin dia mesyuarat apa dia nak lagu mana nak mengatasi Nabi. Lalu tu hak orang pengesyurannya, hak kuat sekalinya Abu Jahal ni lah. Dia kata Nabi kita ni, dia orang mesyuarnya kena bunuh. Ada lain daripada tu, ada syur kata Nabi kita ni kena halau daripada negeri Mekah kepada negeri lain, amat negeri tu. Ada syur kata Nabi kita ni kena dipenjara, bogok. Tapi akhir sekalinya pengesyuran Abu Jahlin, mengasyurah Abu Jahal ni lah, dia syur kata Nabi kita kena bunuh. Allahu Akbar. Pengasyurah dia diterima dalam parlimen, dalam safar Quraisy. Dengan sebab itulah Nabi diwahyukan supaya perintah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi Abu Talib nak mati tu, Abu Jahal kita tunggu cokoh dulu lagi dah. Kita tunggu Nabi, ajar mengucap kepada Nabi, ajar mengucap kepada Abu Talib. Jadi Nabi tu juga, Nabi pergi pun nak ajar mengucap kepada pak saudara dia. Abu Jahal pergi pun nak ajar mengucap supaya jangan tinggal agama Abu Talib. Jangan tinggal agama berhala dulu. Lepas tu Nabi kata, ai ammu, dia kata wahai pak saudaraku, qul la ilaha illallah, adalah mengucap la ilaha illallah. Nabi ajar mengucap. Pak saudara nak mati ni, dah maklumlah anak saudara pergi, dah suruh Nabi kita mengucap la ilaha illallah. Falam yazal Rasulullah qala Abu Jahlin. Apa Nabi ajar Abu Talib mengucap, dia kata kalimatun uhajju laka biha indallah, kalimah yang aku boleh berhujjah depan Allah di akhirat esok. Kalau mu tidak dapat mengucap dua kalimah asy-syahadah, aku nak hujjah depan Allah Ta'ala, nak mempertahankan kamu di akhirat tak boleh, walaupun kamu daging darah pak saudaraku, keturunanku. Qala Abu Jahlin, Abu Jahal pun bawa Nabi ajar dia kata atarrabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal kata, dia kata kepada Abu Talib, adakah mu suka nak tinggal agama Abdul Muttalib, agama untuk nenek moyang kita, agama cik kita? Adakah mu nak suka? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi. Maka Nabi pun duk ajar semua, la ilaha illallah, ajar Abu Talib mengucap. Duk serta ajar pula la ilaha illallah, ajar Abu Talib mengucap. Sehingga akhir sud dia kata wa yu'amidanihi bitilkal maqalah hatta qala Abu Talib akhiru ma kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Balik Abu Jahal pun duk ajar dia, adakah kamu nak tinggal agama untuk nenek moyang kita, adakah kamu nak tinggal agama Abdul Muttalib cik kita? Berlawan antara al-haq dengan al-batil. Al-batil pun ajak supaya jangan tinggal agama Abdul Muttalib. Al-haq pun ajak supaya mengucap dua kalimah asy-syahadah.
Ini yang kata al-haq dengan al-batil dia hari kiamat. Dia tak boleh duduk sekali tu. Dia bertikai sehingga kepada hari kiamat antara al-haq dengan al-batil. Lepas tu akhirnya dia kata, qala Abu Talib akhiru ma kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib tak sih mengucap kalimah syahadat, jauh mati dalam agama Abdul Muttalib, agama Quraisy, agama sembah berhala. Allahu Akbar. Tak boleh hidayah daripada Allah. Apabila Abu Talib habis nafas dia dengan tidak dapat mengucap dua kalimah syahadat, Nabi kata, Nabi bersumpah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Dia kata, demi Allah, Nabi kata, aku nak minta ampun kepada kamu, kepada engkau wahai Abu Talib, ma lam unha anka, selama mana Allah tidak larang, selama itulah aku nak minta ampun kepada Allah supaya ampun dosa Abu Talib, pak saudara dia kasih sekali. Lalu itulah fa anzalallahu ta'ala, Allah pun turun ayat ajar Nabi kita. Dia katakan, maka lin nabi, tidak patut, tidak comel, tidak sesuai bagi Nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, bahawa dia minta ampun kepada orang musyrikin. Ini sababun nuzul ayat ni. Sebab nak turun ayat ni kerana Nabi minta doa kepada Allah supaya dia minta ampun kepada pak saudara ya Abu Talib. Jadi Allah turun ayat ni sebagai ajar Nabi kita, kata orang Islam kita ni nak minta ampun kepada orang yang kafir tidak boleh sama sekali. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka daripada waris-waris keturunan kita hak rapat sekalipun, kalau dia bukan Islam, orang Islam nak diminta ampun kepada orang musyrikin, orang kafir tidak boleh, walaupun waris setengah mana pun. Lepas tu turun pula, wa anzalallahu fi Abi Talib, turun ayat Quran ayat Abi Talib. Faqala li rasulihi, Allah kata kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mung ni wahai Nabi, mung tidak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kamu kasih Abu Talib, tetapi mung boleh bagi hidayah kepada siapa. Nah, tapi Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Hadis ni hadis nombor 4772. Jadi para ulama ambil daripada hadis ni, banyak yang kita akan ambil pengajaran daripada hadis ni. Nama satunya berkenaan dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ni bukan orang biasa, orang jahiliah, orang bijak, yang mana di dalam zaman Abu Jahiliyah orang gelar dia Abul Hakam. Abul Hakam ni makna orang bijak. Tapi apabila dia tak taat kepada perintah Allah, maka katakilnya orang yang gelar orang gelar Abu Jahal kepada Abul Hakam tadi ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapa jahil. Kerana gapo? Kerana siapa sahaja yang tidak patuh, tidak taat kepada perintah Allah, dikira jahil. Sebab ayat Quran kata, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u, orang-orang yang takut daripada orang-orang yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah golongan orang ulama, golongan orang alim. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah, gulawai orang alim, ialah jahil. Lalu itulah Nabi gelar Abu Jahal ni dengan bapa jahil. Padahal dia bukan jahil, dia orang bijak, orang kecek pandai, orang sangat tinggi martabat dia di kalangan orang Quraisy. Ketua orang benar lah, orang wakil benar lah. Tapi apabila dia tidak patuh perintah Allah, Nabi gelar dia Abu Jahal, bapa jahil. Maknanya orang jahil ni orang yang tak taat pada perintah Allah. Orang yang takut kepada Allah ialah ulama,
innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang dua yang kita dapat ambil daripada hadis ni, masalah hidayah. Jadi hidayah ni kita patut syukur kepada Allah. Allah Ta'ala bagi hidayah kita, dengan tak ada kita minta. Tengok Nabi usaha gitu lalu nak bagi Allah buka mata hati Abu Talib. Tapi ini kita berdoa podak, kapal podak tahawi mati apa ni hidup beranak tubik dalam keadaan orang yang dapat hidayah. Yang tiga, hidayah ni dia ada dua. Jadi satu yang panggil hidayah taufik, yang kedua hidayah irsyad. Maknanya hidayah taufik ni duduk di tangan Tuhan saja. Selagi hidayah irsyad ni ada, boleh kita bagi hidayah kepada orang, hidayah irsyad. Jadi hidayah taufik ni makna kita nampak benda baik, kita nampak benda molek, lepas tu kita boleh buat pula benda tu. Misalnya kita nampak, kita tahu, kita faham kata semaya berjemaah boleh 27 daripada semaya sore diri. Tu dapat hidayah. Tapi nak mari buat boleh, nak mari boleh semaya. Apabila dia masa sampai masa dia mari boleh semaya berjemaah. Orang ni yang panggil orang dapat hidayah taufik. Sejenis lagi hidayah irsyad. Dia tahu saja buat ibadat ni boleh pahalanya ni, semaya boleh berjemaah boleh pahala berlipat ganda 27. Tapi dia tak dapat tunai, dia tak dapat buat, dia tak dapat kerja semaya berjemaah. Orang panggil dia tu tak ada hidayah. Ada hidayah irsyad saja. Jadi para nabi sendiri, para ulama, dia boleh bagi hidayah kepada ummah dia hanya hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik di tangan Allah. Bagaimana nak uwi Abu Talib mengucap tu bukan kuasa Nabi dah. Nabi tak lewat gapo juga, Nabi cuma royak gitu ya. Orang nak uwi gerak hati dia boleh mengucapnya Allah. Sebab hidayah ni hidayah taufik. Itulah ayat Quran kata innaka la tahdi man ahbabta. Mu tak boleh bagi hidayah kalau hak mengkasih, orang hak mengkasih, iaitu hidayah taufik. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah bagi hidayah siapa yang dia kehendaki. Hidayah taufik di tangan Allah. Lagi ayat Quran yang bersangkut dengan hidayah juga. Dia kata wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim dalam surah Asy-Syura. Kamu wahai Nabi boleh tunjuk orang ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini bagi hidayah irsyad. Innaka la tahdi man ahbabta tu hidayah taufik. Pelaga dua ayat ni maknanya ayat tadi ayat hidayah taufik tak ada siapa dia boleh bagi melainkan Allah. Adapun hidayah irsyad maka Nabi dan juga para ulama boleh bagi hidayah. Kita naknya Allah Ta'ala hidayah taufik pada kita. We nampak benda molek dah, lepas tu we boleh buat benda molek kita nampak tu. Orang tu dia panggil orang dapat hidayah dan dapat taufik. Tapi orang nampak benda molek dah, misalnya kita buat majlis ilmi macam ni, nampak orang duk mengajar, nampak molek, tapi tak boleh mari. Duduk rumah. Boleh hidayah saja, tak boleh taufik. Kita nak campur dua. We ada hidayah dengan taufik. Jadi kau dah tahu saja fadilah, kau dah tahu saja agama, tak boleh nak patibat, tak boleh nak buat, dia panggil boleh hidayah saja, tak ada taufik dia tu. Kita tanya hidayah campur dengan taufik sekali. Boleh tahu benda al-haq, boleh tahu benda yang benar, lepas tu bukan tahu saja dah, boleh buat benda tu, alhamdulillah itu kita nak. Itulah sebab tu kena minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, minta semua dalam Fatihah kita ada semaya. Yang tiga, daripada hadis kita dengar tadi berkenaan dengan Nabi ziarah pak saudara dia, hajar mengucap pak saudara dia tadi. Dia kata annan nasaba walau ittasala bir rasuli sallallahu alaihi wasallam la yanfa sahibuhu indallah.
Orang keturunan rapat dengan Nabi pun tak boleh memberi manfaat di sisi Allah kalau dia tak ada kalimah syahadah. Contohnya Abu Talib. Dan Nabi-Nabi dulu. Tengok Nabi Ibrahim, pak dia kafir. Pak dia ni orang nego, orang buat berhala. Pak Nabi Ibrahim, anak bukan main, martabat tinggi, jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi pak orang buat berhala. Nampak kan? Nah, tak ada hidayah dia, tak ada pak dia. Nabi Nuh dengan isteri dia, dengan bini dia, sepatutnya tak? Anak Nabi, bini Nabi. Nabi tak boleh beri hidayah, taufik. Nabi kita dengan pak saudara dia. Ini tak ada pelat dah ni. Nah, mana keturunan ni tak boleh tolong akhirat esok. Sebab tu ada dalam hadis Muslim. Dia kata, hadis Abi Hurairah, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lewat amalan dia, tidak derah oleh keturunannya. Maksudnya kita ni dikira amalan hak pentingnya, tidak dikira keturunan. Kalau amalan lewat, kalau amalan tak ada, tak kira. Walaupun keturunannya dia molek, tak kira. Man batta'a amaluhu lam yusri' nasabuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kata dalam hadis yang kita dengar tadi, dia kata pentingnya kalimah syahadah. Biasa bapa saudara seorang lagi, Abbas, bapa saudara Nabi juga, dia tanya, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi juga, dia biasa tanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, adakah kamu boleh beri manfaat kepada Abu Talib kerana dia duk jaga kamu, dia marah kerana kamu? Qala na'am. Nabi jawab, ya boleh. Huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Hadis Bukhari. Dia kata, aku boleh tolong, khususiyah ni hak bagi Nabi SAW, boleh tolong Abu Talib pada kata ringit azab api neraka ni. Kalau tak ada aku beri syafaat, maka Abu Talib, pak saudara aku sendiri, akan duduk di patak neraka. Tapi Nabi boleh beri khususiyah syafaat kepada Abu Talib, pada syafaat sikit daripada patak neraka, daripada azab yang lebih ringin sikit pada datang. Tapi tak lepas juga daripada neraka. Allah Akbar. Itu besarnya asy-syahadah. Yang kelima, dalam hadis ini juga dia kata bayanu ijtihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wah ila Allah taala wa hirsihi ala da'wati ammihi ila akhir lahzatin min hayatihi. Hadis ini juga nak ayat usahanya, susah payahnya Nabi dalam bab sebar agama, sehingga dia berapa kali dia ulai alik ke rumah Abu Talib supaya Abu Talib dapat mengucap. Mana hebat, tak putus asa Nabi kita dalam bab dakwah. Orang nak kata gana, orang nak caci lagu mana, tak putus asa. Yang seterusnya, dia kata laisa bid-darurah an yastajibul mad'u lid-da'i. Orang kerja agama ni, dia kata tidak mesti apabila kita pergi ajak orang buat baik, apabila kita pergi dakwah orang, kena orang tu terima, orang dengar kata kita, orang turut kita, tak mesti. Tengok Nabi, kerja dia ajar mengucap Abu Talib. Boleh mengucap, tak boleh mengucap, tu di tangan Allah. Di sini ulama kata, kerja kita ajak orang buat baik, ajak orang mari cari al-haq. Dia mau nak terima tak seterima, tu di tangan Allah. Tengok, Nabi ajak kepada al-haq, Abu Talib tak boleh terima al-haq, mati dalam al-batil. Begitu juga ya kita di hari ini, kerja dakwah, kerja agama, tugas kita ajak, tugas kita royak. Masalah dia mau nak dengar tak sedengar tu semua kira royak kebenaran di molek. Ni tugas kita di hari ini. Kadang-kadang kita perak,
dalam bab dakwah kita, usaha kita mengajak kebaikan dan lari daripada benda mungkar. Kita biasa dengar, oh dia tu tak jadi, tak seroyak dia tak dengar. Oh dia tu kawannya sahabat 3 kali dah tak jadi, dia tu tak jadi, tak boleh royak dia. Jangan lemah lagi tu. Nabi tak ada kata apa pergi dengan Abu Talib. Abu Talib tak jadi, tak ngucap apa yang tersagi. Dan dia usaha habis-habis usaha, lepas tu hasilnya sudah pada Allah. Ni ulama dia istinbat daripada hadis ni dalam masalah dakwah, dalam masalah ajak orang kepada kebaikan dan lari orang daripada benda mungkar. Kita kena usaha, jangan putus asa. Masalah dia nak dengar kata kita, dia tak sedengar, tu masalah lain. Tapi kita nyapa, kita royak benda kebenaran. Ini kaedah. Jadi satu kaedah dalam bab ajak orang dalam kepada kebaikan. Tak mesti dia mau terima. Wi semangat kepada orang kerja agama. Bukan kata kita royak gapo, ajar gapo, royak benda baik gapo, 100 orang terima belaka tak boleh hadir. 100 orang nak terima belaka kata kita, nak nampak belaka sebagaimana kita royak, kita suruh, tak boleh hadir. Ya sunnatullah lah gitu. Tapi balik kita ni jangan berasa. Dan hadis yang kita baca tadi juga sebagai tafsir. Hadis ditafsir hadis. Dalam hadis riwayat Muslim nombor 91 ni, Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Adalah kamu talqin, kamu ajar orang yang nak mati kamu la ilaha illallah. Jadi hadis ni ada sahih, tidak syak lagi. Nak sabar dengan ni, saya nak royak sikit. Saya royak dulu. Jadi salah kan? Saya dah tukar dengan hadis laqinu mautakum yasin. Ada riwayat iqra'u ala mautakum yasin, iqra'u yasin ala mautakum. Ada riwayat semua dah tukar dengan hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi royak ni dulu. Berkenaan dengan talqin mayat ni tidak syak lagi. Apabila orang nak mati, orang hidup ni, maka sunat dia pergi talqin, dia ajar orang nak mati. Ni dalam hadis riwayat Muslim, ya orang ingat tu ya. Ya talqinu mautakum la ilaha illallah, adalah kamu talqin, kamu ajar orang nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Tak sah jangka lain. Dia duk nyawa, duk letih. Pergi telinga dia la ilaha illallah. Ulah tu. Selagi mana dia tidak dapat mengucap, kita dah ulah tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni ada ni. Lepas tu ada ni ditafsir dengan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi dia ajar, dia talqin Abu Talib sendiri. Jadi hak ni hak umum. Jadi Nabi ditafsir dengan perbuatan dia sendiri. Kau jelas lagi. Nabi sendiri dia ajar Abu Talib mengucap la ilaha illallah. Jadi tafsir kita, hadis ditafsir dengan hadis. Dengan perbuatan Nabi ditafsir hadis ni. Tadi Nabi royak saja ya. Tadi Nabi buat sendiri sebagai tertebik hadis dia royak ni. Ini tidak syak lagi, tak ada gapo lah. Dan sunat orang yang hidup ni kena di talqin kepada orang yang dekat nak mati. Jadi para ulama muhaddisin, talqin di sini ialah talqin dekat nak mati, bukan talqin lepas mati dah. Lepas tu dia sampai tu juga nak seling hak ni. Jadi ada siapa dia tanya minggu baru ni, berkenaan dengan baca Yasin dekat orang nak mati. Ada hadisnya iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi saya ayat atas hadis tu hadis sahih. Jadi saya klik di murajaah kitab semula, menyalahi hak saya ayat dulu. Yang sebenarnya ada orang tasah hadis tu seorang yang dia hak masyhur di kalangan ulama muhaddisin, iaitu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata hadis tu hadis sahih. Hadis Maqil bin Yasar. Hadis riwayat banyaklah, riwayat Abu Daud, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Hibban. Jadi tasahih Ibnu Hibban ni orang tidak iktimad. Kerana Ibnu Hibban orang ulama hadis yang mutasahilun. Ulama hadis yang tidak kuat, yang tidak
laik dalam hukum satu hadis. Apa yang disah oleh Ibn Hibban dalam kitab dia Sahih Ibn Hibban, ulama tidak iktimad. Bahkan kena malaikat daripada Bukhari Muslim ni orang iktimad belaka dah tu masyhur. Kalau Bukhari Muslim ni orang iktimad tak ada kena pergi takhrij semula. Lain daripada Bukhari Muslim, lain daripada hadis Bukhari Muslim, kena kaji sanad dia semula. Jadi kesimpulannya hadis tadi, Imam Ad-Darqutni salah seorang ulama hadis yang masyhur, dia kata hadis tu hadis dhaif. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang nak mati di kalangan kamu. Jadi hadis tu hadis dhaif. Dan juga dalam bab Yasin, semua dalam bab fadilat Yasin dhaif semua. Tak ada hadis sahih. Ni keterangan daripada Darqutni. Dia kata dalam bab kelebihan baca Yasin, dalam bab fadilat baca Yasin ni tidak ada hadis yang sahih walaupun satu. Bukan kadang kata baca Yasin dekat orang nak mati saja tak. Tempat kita lah ni baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin naik rumah baru, baca Yasin beli kereta baru, apa semua tu. Kita dia amalkan lah ni tu, amal atas dasar hadis dhaif boleh buat amal. Tu ya. Atas dasar tu ya. Tapi kalau nak kira dalil kuat tu dhaif benar lah. Walaupun dia beramal di atas dasar hadis dhaif, tu pun dia kena ada syarat lagi hadis dhaif. Syarat paling kurangnya 3. Satu, kalau hadis dhaif kita nak buat amal juga, kena cek hadis tu molek, hadis dhaif ke dhaif jiddan. Kena hadis dhaif sungguh. Dia jangan sampai kepada dhaif jiddan dan jangan sampai kepada hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' tak boleh buat amal mula lagi, ataupun dhaif jiddan tak boleh buat amal mula lagi. Syarat ulama buat. Dan syarat kita tengok dalam Mughni Al-Muhtaj bagi Khatib Syurbini riwayat dalam itu, dan dalam Tadribur Rawi Ibnu Hajar pun dia ada riwayat syarat-syarat, kebanyakannya 3. Jangan dhaif jiddan. Boleh amal. Yang kedua, ayyan darja tahta aslin ma'mulin bihi. Hadis dhaif hak kita ada beramal tu kena ada hadis lain mari sanad-sanun hadis kita ada beramal. Kalau pada kata hadis dhaif saja, hadis lain tak ada dah. Tak boleh beramal, tak ikut syarat. Yang 3, jangan i'tikad kata sunnah. Tapi kalau ada beramal dengan hadis dhaif tak ikut syarat siapa. Jangan pegang, misalnya kita kata sunat baca Yasin malam Jumaat. Mana? Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Ada hadis tu, ada doa juga. Tiap-tiap sesuatu tu ada hati Quran ialah Yasin. Baca kalah Yasin sampai 40 sampai 100, Allah akan tunai hajat. Semua dalam bab Yasin doa semua. Jadi orang kebanyakan beramal dengan Yasin lah ni kata pergi kata sunnah. Apabila dia pergi kata baca Yasin malam Jumaat ni sunnah, berarti dia dipegang dengan hadis dhaif. Dalam syarat nak beramal dengan hadis dhaif, jangan iktikad kata sunnah. Sunnah dah, jangan iktikad kata sunnah baca Yasin. Tapi di hari ni dari segi partibat tu banyak menyalahi. Tak cukup syarat semua hak duk buat amal dengan hadis dhaif. Anak ke hak ayat bulan ni. Karena saya duk tukar, saya pergi murajaah semula. Di murajaah semula dalam bab Yasin. Ada orang tanya Syekh Al-Muslih, seorang syekh di Saudi, ada iqra'u Yasin ala mautakum riwayat Abu Daud nombor 3121 dan riwayat Ibnu Majah 1448. Ini saya nak baca Darqutni. Dia kata hadza hadithun dha'iful isnadi majhulul matni wa la yasihhu fil bab syai'un. Dalam bab Yasin ni tak ada sikit apa hadis sahih. Ni siapa dia? Jinjan, ulama muhaddisin yang masyhur Darqutni. Lepas tu
Dalam jumhur ulama dia kata sunat. Malaikat Malik, karena dia jumhur ulama ni pun bukan Imam Syafi'i sendiri, ashab dia Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah, tiga-tiga mazhab ni sunat baca Yasin pada orang yang mati atas dasar kata wa amal dengan hadis dhaif. Nah, tapi Imam Malik sorang dah. Imam Malik dia kata lam yasih anin nabi syai'un min dzalik. Tak ada sah sikit abuk daripada Nabi masalah baca Yasin kepada orang yang mati. Walam ya'mal bihi ahadun minas sahabah radhiyallahu anhu. Imam Malik kata tak ada sahabat soleh abuk ramai-ramai yang baca Yasin apabila ada orang yang mati. Ni hak raja. Ni hak raja. Kerana Imam Malik dia kata ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawma din. Kaedah dia, kaedah Imam Malik. Kalau hak di zaman Nabi tak ada jadi agama, di zaman kita lah ni pun yang tak jadi agama. Ni satu kaedah lebih dalam bab agama. Maknanya ibadat apa sahaja yang tak ada di zaman Nabi, kita jangan suka kata mari ada di zaman lain. Ia tak boleh hati. Ibadat ni ia benda tauqifiyah. Benda lagi tambah kurang ia tak boleh. Ia kena tauqif, makna tawaqquf ala nas. Ada nas boleh, tak ada nas tak ada. Kalau itu orang Israel dah di zaman sahabat ada tak sahabat ajar Yasin apabila dekat nak mati. Dan kita tengok dalam hayatus sahabah dalam kitab-kitab sejarah itu tak ada riwayat. Cuma ada di zaman tabi'in dah, seorang dua ada tabi'in. Nah, itulah sikit sebanyak dalam bab hak ayat ni nak itu semula, ke semula. Sebab saya duk tukar dengan hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, ditukar dengan Yasin. Habis. Dalam hadis tadi juga dia kata wa fihi ay wa fil hadis anna Aba Talib law qala la ilaha illallah la nafa'athu walau lam yusalli wa yasum wa lam ya'mal syai'an min al-a'mal li'adami tamakkunihi min al-amali fi misli hadhihi al-hali. Dia kata Abu Talib kalau dia mengucap sepatah ya tadi Nabi dia ajar dia mengucap, kalau dia mengucap sepatah, nascaya dia masuk dalam golongan ahli syurga selalu. Walaupun tidak biasa sujud satu rakaat, tidak biasa sembahyang satu rakaat, tidak puasa sehari, tidak buat amal ibadat sehari pun. Nah, kalau dia mengucap, tapi dia tak ada mengucap. Sebab dia ada kaedah al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam ni, agama Islam ni, ia agama boleh batal pihak dulu. Jadi apabila orang mengucap pak, walaupun tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada buat amal ibadat, mati selalu syurga kali. Batal habis, muka habis hak. Maksiat dia dah buat belum daripada Islam. Nah, tapi Abi Talib Allah Taala tak bagi taufik pada dia. Allah. Daripada cerita tadi, bapa saudara Nabi ada 3-4 orang. Dan Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Jadi Ibn Hajar dia sebab tu dia kata min ajaibil ittifaq ala alladhina adrakahumul Islam min amamin nabi arba'atun. Pak saudara Nabi hak dia dengan Islam, dia dengan dakwah Nabi ni 4. Nah, lam yuslim minhum ithnani wa aslama ithnani. Masuk Islam 2 orang, tak masuk Islam 2 orang. Wa kana ismu man lam yuslim yunafi asamil muslimin. Dia kata hak tak masuk Islam tu nama dia lagi dah tak betul dengan nama orang Islam. Misalnya Abu Talib. Abu Talib nama dia Abdul Manaf. Abu Lahab nama dia Abdul Uzza. Abdul Manaf hamba kepada berhala yang bernama Manaf. Abdul Uzza hamba kepada berhala nama Uzza. Nama dia tak betul dengan nama Islam dulu lagi dah. Sebab itulah Ibn Hajar kata pelat. Dia inilah takdir dia, tak dapat mengucap, tak dapat masuk Islam. Tapi orang masuk Islam apa dia? Orang masuk Islam Hamzah dengan Abbas.
Hamzah nama Islam, Abbas nama Islam, tapi masuk Islam sini. Nah, ini sebagaimana diistinbat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Daripada hadis tadi juga dia kata khaturatis suhbatis sayyiati fa inna Aba Jahlin sadda Aba Talibin an qawli la ilaha illallah. Bahaya orang bersaing, orang berkawan dengan orang yang jahat, dengan orang yang jahil. Kita duduk dalam masyarakat, duduk dalam kampung ni, dan boleh kita ambil pengajaran. Jadi satu perkara yang tarik kita daripada al-haq kepada al-batil, dan ataupun tarik kita daripada al-batil kepada al-haq, ialah kawan, saing. Jadi Abu Talib dia saing dengan Abu Jahal. Nah, rapat dengan Abu Jahal. Maka dengan sebab rapat dengan Abu Jahal, malu kepada Abu Jahal, akhir sudahnya dia tak dapat mengucap. Ini orang kata kita dalam masyarakat saing itu penting juga. Orang biasa nak hajak pergi kepada neraka tu hajak juga. Nah, kempen juga hajak juga orang nak hajak pergi neraka. Jadi kalau kita kena pilih lah, kita pilih orang nak pergi ke neraka kan nak pergi ke syurga. Nah, tak dapat tidak benar ni. Kalau kita duduk hari ya dengan ramai-ramai ni, ada dua ni, ada al-haq dengan ada al-batil. Kita kena pilih orang nak ajak kita pergi kepada syurga. Nah, bala juga apabila kita pergi bersaing dengan orang yang nak ajak ke neraka, dia kecil juga, ajak kita juga. Tak usah nak pergi lah situ, tak usah nak buat lagu tu, tak usah begitulah, tak usah gini, macam-macam dalih, 1000 dalih untuk nak mempertahankan kita daripada kebenaran. Ni dah masalah saing. Sebab ada dalam hadis juga, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Nabi kata, orang kita ni yang ikut agama saing dia. Kalau saing dia ikut mana yang nak ikut tu, ni tabiat. Dengan secara umumnya orang kita ni akan turut saing dia, orang dia rapi. Kalau orang rapi dengan dia nak hadap kat mana je nak tak tu. Kalau orang rapi dengan dia nak hadap kat neraka je nak pergi ikut neraka tu. Kalau orang rapi dengan dia nak hadap ke syurga pun je nak pergi ikut jalan syurga tu. Tu hadis Nabi kata al-rajulu ala dini khalilihi falyanzu, maka dalam mutilik molek ahadukum man yukhalilu. Siapa kita ambil waksan dia, kena hati-hati molek. Sama ada tua, sama ada budak. Nah, budak ada jadi karuk, ada jadi lobeh, ada jadi tak mengaji pun. Inilah penting, paling penting bagi ibu bapa kena tengok siapa dia ada saing dengan anak kita. Cara saing anak kita nak jadi ikut mana masa depan dia, besar nak jadi ikut mana, ibu bapa kena perhati di saing kata. Saing itulah akan buat corak, buat jalan kepada anak kita. Anak kita nak hadap ke mana, kena perhati saing. Saing itulah penting. Daripada kita habis. Kemudian lagi Nabi ayat kata kalimah tauhid pula, dia kata yang kedua belah fadlu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Ini ayat kelebihan kalimah tauhid, yang mana kalimah tauhid sangat-sangat penting. Orang ibadat, dia kata ada kalimah syahadah ni supaya kita ada sebidang tanah, boleh tanah 10 ram, tepi tembok, tepi batas molek. Kalau kita nak seni atas dunia, di atas tanah tadi kita nak buat apa? Tanah dengan gerai, dengan kapal siap, cukup molek, tepi tembok pun cukup molek. Maka kalau kita orang nak seni atas dunia yang kedua ni, dia kena buat umuh kan? Dalam tanah atas bagi dia buat umuh. Maka umuh ni paling penting dalam umuh tu pula tiar. Kena naik tiar dulu. Maka tiar tu diibaratkan semaya. Tanah tadi la ilaha illallah, kalimatus syahadah. Kerana rumah tiar kena berdiri di atas tanah. Nak berdiri dalam laut tak boleh. Nak berdiri atas udara tak boleh. Nak berdiri atas lain benar daripada bumi tak boleh. Tak jadi rumah. Kalau gitu rumah asyahadah ia tapak orang Islam kita. Nak pakai ambil beranak tubik sehingga mati. Pakai dia.
pakai asyahadah dan sebagai tanah. Lepas tu rumah tu pula semaya, tier tu pula jadi semaya. Kalau kita bina tier naik dah di atas tanah tadi, dia tak jadi rumah lagi, tier saja. Dia kena ada dinding, kena tekek dinding naik, kena jokong dinding naik pula. Maka dinding tu diibaratkan oleh ulama, dia kata puasa tu dinding. Asyamu junnatun, sebagai benteng, sebagai dinding. Tier naik dah, dinding pun takut habis dah. Duduk rahang lagi di atas. Di atas tak jadi rumah lagi, tak boleh duduk lagi. Maka di atas ni diibaratkan sebagai zakat. Zakat rukun Islam yang ketiga. Dan dinding siap dah, tier berkukuh dah, kerabung pun ada dah, zakat. Dalam rumah nak kersi tak ada lagi, alat-alat mari pun tak ada lagi. Dah, lepas tu diibaratkan haji. Kalau orang ada duit, orang ada kemampuan, orang ada kebolehan, dia beli kersi molek-molek, katil molek-molek, kersi musing tak musing, alat faifah, alat kesenangan dalam rumah kita. Tapi kalau tak ada duit, tak ada kena beli kata. Dah, tak ada kena sakut baju dalam hari dah. Pakai ikat jerat tiar hilir di kepada tiar hulu, ambil jerat gantung sakut. Tak ada kena berbaju dalam hari. Boleh duduk, tak teduh dah. Itu diibarat haji. Haji lah gitu, pada tu haji ni perhiasan dalam rumah kita. Kita ada duit, you haji. Tak ada duit, pakai tak ada kena sakut baju kita dalam hari malam-malam. Pakai tak ada kena tidur tak katil, pakai sila tasmi. Maka nasi sila tasmi, tidur tak tikar. Itu diibaratkan. Bukan sampai kepada kena bergadah. Dia hari ni sanggup gadah tanah, jual kereta untuk pergi haji. Tak sampai tangan tu. Tuhan rakyat mula, tak ada duit tak sahaja. Kalau tak mampu tak ada kena pergi. Bukan sampai kena bergadah kereta, jual kebun, jual tanah, jual apa habis. Itu. Jadi yang penting sekarang ni tanah tadi lah, la ilaha illallah. Kita nak pakainya sampai mati. Itu penting la ilaha illallah, kalimatus syahadah. Beranak tubik kena pakai hal. Ada satu hadis riwayat Ibn Hibban. Nabi Musa dia berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, Musa duk merayu kepada Tuhan. Dia berdoa, dia kata, wahai Tuhan, ajarlah kepadaku satu kalimah. Aku nak berdoa dengan kalimah ni. Qala, Allah jawab kata, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Qala, jawab Nabi Musa kata, kullu ibadika yaqulu hadha. Semua hamba kata la ilaha illallah lah tu. Kau nak hak lain? Dia jawab dia kata, qul la ilaha, katalah la ilaha illallah. Tak ada kalimah lain yang lebih besar. Qala, la ilaha illa anta innama uridu syai'an tahussuni. Aku nak hak kau bagiku. Allah kata la ilaha illallah. Semua manusia kena ucap kalimah ni. Lalu Tuhan ayat kepada Nabi Musa, dia kata, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a, kalau 7 langit, 7 lapis langit, wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a, dan lain daripada aku, lain daripada bumi yang 7, fi kaffatin, dalam satu neraca, wa la ilaha illallah fi kaffatin, la ilaha illallah dalam satu neraca. Kita tengok dua ni, malak bihinna la ilaha illallah, saya berat kalimat la ilaha illallah. Inilah yang kata penting kalimatus syahadah la ilaha illallah. Itulah sedikit sebanyak yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita dapat dengar sejak daripada awal sehingga pada akhir tadi. Jadi yang sebenarnya rukun Islam yang 5 tu, mengucap pun baik, semaya pun baik, puasa pun baik, zakat pun baik, haji pun baik. Kalau kita tengok kalau kita tengok semaya dia ada syarat dia ada rukun dia.
Nak semaya syarat dia kena takbir. Nak semaya syarat rukun dia kena niat, kena takbir, kena baca Fatihah, dan kena sujud, kena rokok. Lepas tu ada syarat pula. Nak semaya kena ada syarat. Syaratnya kena menghadap kiblat, kena tutup aurat, dan banyak lagi syarat. Kena ada wudu, syarat-syarat dia. Bawa mari bab puasa, ia ada syarat dia, ia ada rukun dia. Bawa mari bab zakat, ia ada syarat dia, ia ada rukun dia. Tak kena lagu, ia batal. Semaya kalau tak kena dia, ia batal. Puasa kalau tak kena rukun syarat dia, batal. Haji demikian juga, zakat demikian juga, ia batal. Ada benda-benda wak yang batal. Tapi hak ulama kita kurang kecil. Tak ada sebut mana. Kalau bab rukun Islam, kalau mengajar tak syarat semaya, rukun semaya. Rukun semaya 13 paca ingat. Syarat rukun dua tu. Bagi bab puasa pun ada ayat syarat rukun. Bab haji pun syarat rukun. Bab zakat pun syarat rukun. Ada ayat bab syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Tak ada sebut mana. Jadi kalimat syahadah ia ada juga benda-benda hak wi batal syahadah kita. Sebagaimana benda-benda hak wi batal semaya. Dalam semaya dikecek dengan sengaja, batal. Semaya tak ada kiblat, tak cukup syarat, batal semaya tak ada. Zakat pula, puasa pula dimakan dengan sengaja, batal puasa. Haji pula buat haji tak diwukuf daripada Arafah, batal haji kerana rukun haji hak sah. Tapi tak ada mana orang kecek batal kalimah syahadah la ilaha illallah. Padahal haji itu kita bakar dia setahun sekali ya. Semaya kita bakar dia 10 minit sekali buat semaya. Sehari semaya 5 waktu. Dan puasa hak wajib setahun sekali. Zakat pun setahun sekali hak kita guna dia. Ia ada sah batal. Tapi la ilaha illallah pakar sampai mati. Kita nak guna dia, kita nak pakar dia syahadah sampai mati. Ada tidak hak sah batal? Ada. Ada batal la ilaha illallah, tapi kita tidak ambil doliman. Gapo arti batal la ilaha illallah? Di antaranya yang sebenarnya insya-Allah kita akan buat kupas di majlis-majlis yang lain. Jadi di antaranya batalnya ialah la ilaha illallah. Satunya banyak-banyak benda tu iaitulah syirik. Siapa dia buat ibadah, di samping dia buat ibadah dia syirik. La ilaha illallah dia batal. Supaya orang semaya dan tak ambil air semaya, tak cukup syarat dia. Semaya tak ada air semaya, batal semaya. Mengucap dua kalimah syahadah, tapi perbuatan harian duduk penuh dengan syirik. Mengucap saja batal syahadah dia. Hak ni kena amati. Dia syarat dia banyak. Sebut kata syirik ni kita kena masuk dalam lagi. Kita raya atas syirik batal lah ya. Gapo kata kena masuk dalam. Itulah dia panjang pula tu, dan insya-Allah lain kali kita akan muzakarah ke depan ni. Jadi untuk malam ni dan insya-Allah masuk dah sekadar saja, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar hadis daripada riwayat Amirul Mukminin fil hadis, imam dalam bab ilmu hadis, iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana dia usaha tanah catat hadis dari Nabi di kurun yang ketiga sampai kepada kita ni. Sampai kepada kita lah ni, kewajipan kita ni tidak syak lagi ulama. Dia kata apabila nyata sesuatu hadis kepada kita, maka wajib beramal. Wajib beramal apabila nyata kata hadis tu hadis sahih. Itulah sebab tu kita di hari ni dua ni hak paling pentingnya. Khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk hak Nabi kita, iaitu hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang orang ambil kata orang lain, kata Nabi wak tak belakang, tak ambil dulu, hidup besar kata orang lain. Padahal kata Nabi kata maksum, kata orang hak tak salah, kata hak mulut, kata mak pak satu kelimah dia tubik, kata ini Nabi jamin, wa ma yang Allah jamin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi yang tak kecek dengan nafsu dia, Nabi kecek dengan wahyu Allah. Tapi apa kita di hari ini dia ambil hidup junjung kata-kata hak orang ada nafsu, hak tak jamin maksum. Sedangkan kata orang maksum, kata hak tak salah kita tak wakil. Itu panha kita dah. Masalah kita duk berlaku dah. Yang ini kita kena usaha kaji. Kajilah ayat-ayat Quran, kajilah hadis Nabi. Dan insya-Allah kita akan bertemu dengan al-haq. Sekarang ini saja. Pada malam ini insya-Allah kalau ada masa lepas lagi kita bertemu pula lain kali lah insya-Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada ustaz itulah. Untuk 2 masa lagi ada 5 minit. Satu soalan balik pada kita biasa mak luar. Dapat hanya soalan tina tulis. Dari tanda tu tina dia. Kalau dulu kita tak ada dulu kita tak ada soalan. Nah, minggu ni masuk ada sikit lagi. Dan kita buka soalan dah. Nah, ya minta apa dulu soalan. Ustaz, hanya Ustaz. Akidah Imam Syafi'i ini super kita kali separuh bulan Ustaz. Alhamdulillah. Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Tugu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, tokoh-tokoh Imam Pak tu dia panggil duduk dalam zaman salaf. Duduk dalam zaman salaf. Jadi imam-imam yang Pak ni tak kenal sifat 20 atas dasar salaf. Jadi salaf dulu akidah demo Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi sedia kita maklum bahawa akidah sifat 20 ni atas dasar khalaf. Dia mari belakang itu. Mari belakang dah. Imam Syafi'i belum. Jadi Imam Syafi'i dan ulama-ulama salaf semua atas jalan ni, bukan jalan ni sifat 20, jalan ni salaf. Jadi jalan ni salaf ni tahulah. Jadi akidah ambil daripada Al-Quran, ambil daripada Al-Hadis. Mana Tuhan satu? Qul huwallahu ahad. Mana Tuhan kuasa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana Tuhan dengar? Wa huwas samiul basir. Tuhan suka atau tak suka? Laisa kamitslihi syai'. Tu akidah imam-imam dulu yang dinamakan kita panggil akidah as-salafus salih. Tapi mari belakang ni dia jalan lain sikit, jalan ni khalaf. Ambil bagi semula. Jadi racu wak dikata akidah ni kena mengaji sifat 20. Siapa kepada telajak ke, kalau tak tahu sifat 20 tak sah semaya, tak sah imam, tak sah etika. Kalau itu imam tadi tak sah belaka. Tak ada sifat 20. Begitu juga. Biasa tanya Imam Syafi'i mak maklum tak? Dekat boleh maklum. Jawabnya Pak mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal maklum tak ada lagi zaman dia. Dia mari belakang. Dia mari di kajian Fatimiyin, mula kajian Syiah di Mesir. Lepas ada lima putah. Lepas pada qarun salah. Yang mana qarun salah ni qarun Nabi Jami. Khairul qarni, khairul qurun, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum,
lebih kurang tahdid masanya 300 tahun nak kata. Dia panggil zaman salaf yang Nabi kata khairul qurun. Lepas pada tu mai kau ni Nabi tak ambil tu. Semua benar-benar akidah khalaf baik, benar-benar hak tak apa ni hak al-batil semua tu berlaku di lepas daripada qurun salaf. Sifat 20 ni mana ustaz? Pria pengasal dia. Sifat 20 asalnya daripada Al-Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Mula daripada dia situ sampai kepada kita lah ni, lepas daripada qurun yang ke Abu Hasan Al-Asy'ari itu duduk dalam golongan salaf lagi. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri itu bukan khalaf tak. Walaupun khalaf dinisbah pada dia, tapi dia sendiri 3 marhalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Mula-mula dia dalam akidah Mu'tazilah. Lepas tu taubat daripada Mu'tazilah daripada akidah Kullabiyah. Daripada Kullabiyah mari kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ada nisbah kepada sifat 20 Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari ya tinggal. Hak ya tinggal dah kita dah. Hak duk pergi sifat 20 kita dah itulah. Dia pergi hak ya tinggal dah. Hak ya taubat dah. Dia sendiri bukan akidah tu. Dalilnya dibaca kita Al-Ibadah. Semua yang tak ada tahu sikit buat ayat saya. Bahkan dengan secara sahih. Bukti. Dan kita Al-Maqalat Al-Islamiyah. Semua mari dengan zahir-zahir. Wallahu a'lam. Ada makna. Ada tina. Ada gambar. Ada.